Assalamualaikum, kami dari kumpulan 6 ini membentangkan tajuk Sekularisme. Berikut merupakan ahli kumpulan kami. Saya Adira Nur Akmal binti Efri. Saya Muhammad Aidil Kusyahiran bin Ismail. Saya Teguh Andre Rashid. Saya Nur Syarini Nurin Kamalin binti Sarizan. Saya Anissa Sabrina binti Rizaldi. Saya Muhammad Rashid bin Roslan. Untuk pengenalan, sekularisme berasal dari Latin seculum yang membawa erti zaman. Kemunculan ideologi ini adalah pada akhir zaman pertengahan Hananin 2002. Mengikut al-atas, seculum bererti zaman kini atau masa kini, manakala proses menjadi sekular pula disebut sebagai sekularisasi, iaitu pembebasan manusia dari kongkongan spiritual dan metafizik. Definisi sekularisme. Istilah sekularisme mula diperkenalkan oleh seorang penulis bernama George Holyoake pada tahun 1846 di United Kingdom. George Holyoake menggunakan istilah sekularisme untuk menjelaskan pandangannya bahawa kehidupan sosial adalah terpisah daripada agama, tapi tidak bermakna ia merendahkan atau mengkritik sebuah kepercayaan beragama. Istilah Al-Imaniyah dipilih untuk mengalih pandangan umat Islam agar menerimanya kerana jika digunakan istilah Al-Ladiniyah atau Al-Aqidah, pasti umat Islam akan menolaknya. Sebab itulah penterjemahan sekular kepada istilah Al-Imaniyah bermotifkan mengalih pandangan agar diterima oleh umat Islam. Objektif kajian ini adalah, kajian ini secara amnya dilakukan untuk memahami definisi sekularisme agar dapat membantu saya sertai kumpulan membuat kajian ilmiah dengan betul, jelas dan tepat. Seterusnya, dapat menguasai kemahiran mencari, mengumpul, merekod dan menganalisis maklumat tentang sekularisme. Objektif kedua ialah kajian ini dapat menambah ilmu pengetahuan kami tentang Islam dan sekularisme pada masa kini. Ia juga dapat memberi kami pendedahan yang luas iaitu mengenali dan memahami asal-usul sekularisme. Akhirnya kami juga berkesempatan untuk membuat kajian yang berkaitan dengan latar belakang sekularisme. Objektif yang ketiga ialah kajian ini juga dapat kita mengenali proses, faktor, kesan, cabaran dan langkah mengatasi dalam mendepani pengaruh dan ideologi sekularisme yang semakin berkembang dan meluas di negara-negara Islam masa kini. Bagi objektif yang terakhir, kajian ini juga dapat menjadikan teladan dan iktibar, malah menyedarkan kita betapa besarnya isu sekularisme dalam negara kita. Akhir sekali, ia dapat mengejar kita bahawa masyarakat Islam haruslah bertanggungjawab memelihara dan memelihara Islam dari sekularisme supaya ianya tidak menjadi masalah pada masa akan datang. Latar belakang sekularisme di Malaysia adalah ideologi sekularisme secara rasminya mula menyerap masuk ke Malaysia apabila British memperkenalkan sistem residen selepas Perjanjian Pangkor 1874. Sultan atau Raja diberi kuasa khas untuk mengetahui hal-hal keagamaan di istana, manakala residen pula bertanggungjawab mentadbir negeri. Dari sinilah amalan fahaman sekularisme mula menyerap ke dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Malaysia. Sekularisme telah muncul di Eropah bermula di Itali pada abad pertengahan Masihi. Perkembangan taman di Eropah mengalami banyak perubahan di dalam pelbagai aspek seperti perubahan sikap terhadap nilai keagamaan masyarakat Eropah itu sendiri. Francis Auguste Comte, salah seorang ahli falsafah sosiologi abad pertengahan, telah meramalkan bahawa akan terjadinya suatu percambahan ilmu dan keruntuhan agama. Manakala penyair Jerman Friedrich Nietzsche telah meramalkan bahawa di dunia barat, Tuhan telah mati. Para cendekiawan pada masa itu mula merasakan bahawa umat Kristian tidak dapat melarikan diri dari krisis agama yang berpunca daripada sekularisme. Sebagai langkah awal, kalangan mereka telah cuba mencari jalan bagi menyesuaikan agama Kristian dengan fahaman sekular yang akan melanda mereka. Akhirnya, mereka mendakwa bahawa sekularisme sememangnya telah ada dalam kepercayaan Kitab Injil dan merupakan salah satu daripada ajaran Kitab Injil. Proses sekularisme terbahagi kepada 3. Yang pertama ialah penyebaran sekularisme melalui pendidikan. Ia berlaku secara material dan moden. Penyebaran sekularisme berlaku melalui sekatan pengajian agama Islam secara material ataupun kewangan dan moden. Sekatan secara moral pula ialah memperlekehkan golongan penuntut agama dan tuan guru mereka dengan membezakan antara guru mereka dan guru-guru subjek lain. Bagi bahasa Arab sebagai bahasa penghantar dan mengagungkan bahasa asing. Penyisian bahasa Arab sebenarnya adalah bahasa agenda menghina agama Islam itu sendiri. Menggalakkan pencampuran lelaki dan perempuan ketika pengajian. Proses yang kedua adalah penyebaran sekularisme melalui penulisan dan media massa.
Setiap perkataan atau tulisan yang baik akan menghasilkan natijah yang baik, manakala perkataan atau tulisan yang buruk sebaliknya. Media massa berperanan untuk mengangkat martabat, peribadi, maruah dan minda seseorang, atau ia juga boleh berperanan sebaliknya. Sebagai contoh, penyiaran gambar separuh bogel atau pornografi banyak disiarkan di media massa seperti televisyen, radio, wayang gambar, teater, akhbar, majalah dan lain-lain untuk meruntuhkan akhlak umat Islam, terutamanya golongan muda-mudi. Media massa sepatutnya menjadi mimbar dakwah yang menyuruh kepada kebaikan dan menyampaikan kebenaran, tetapi kini lebih kepada maksiat, medan fitnah dan akan menyebabkan perosak sosial masyarakat. Inilah agenda sekularisme yang berusaha menjatuhkan umat Islam. Dan yang terakhir ialah penyebaran sekularisme melalui undang-undang. Pengecualian unsur agama di dalam sistem pemerintahan. Golongan sekular berusaha bersungguh-sungguh untuk menjatuhkan Islam dari sistem pemerintahan. Mereka akan memastikan agar undang-undang Islam tidak dirujuk walau dalam apa hal sekalipun, sehingga Islam kelihatan tinggal rangkanya sahaja. Mereka lebih mengutamakan logik akal dan demokrasi yang berkait dengan pemerintahan negara, mengurangkan penggunaan agama Islam dalam undang-undang negara. Golongan sekular mengecilkan kedudukan Islam dalam perlembagaan negara dengan hanya mengkhususkan syariat Islam untuk perihal yang tertentu. Contohnya, undang-undang Islam yang tinggal hanyalah berkaitan nikah kahwin atau hawal syasiah yang berkait dengan adat kerana ia tidak mengugat kedudukan penjajah. Faktor sekularisme. Terdapat 4 faktor sekularisme. Pertama, perkembangan teknologi. Pada abad ke-16 Masihi, perkembangan teknologi telah berkembang pesat, terutama teknologi binaan dan proses pembangunan masyarakat. Ini telah mengakibatkan perubahan besar terhadap kelahiran sekularisme di kalangan masyarakat Kristian di dunia barat. Kedua, perkembangan ekonomi. Sikap perekonomian masyarakat Eropah yang materialistik diwarisi secara turun-temurun dan sebati dengan kehidupan mereka, menyebabkan lahirnya sekularisme di barat. Ilmu pengetahuan berkembang pesat di dunia barat ketika berlaku pembaharuan Renaissance. Ketiga, perkembangan ilmu. Perkembangan ilmu telah melahirkan ramai tokoh yang berkebolehan yang telah mencipta berbagai-bagai teori baru. Golongan yang berminat terhadap ilmu ini terus menumpukan sepenuh perhatian terhadap bidang yang diceburi. Golongan padri juga terpaksa meninggalkan gereja untuk mengejar ilmu tersebut. Perkembangan ilmu sains. Pengaruh ilmu sains juga faktor penting terhadap kelahiran sekularisme dalam kalangan masyarakat barat. Penglihatan para padri dan pendeta telah mengakibatkan pengabaian tugas yang berlaku terhadap mereka. Mereka juga lebih tertarik kepada pembaharuan dan perkembangan falsafah. Bagi ringkasan kesan, wujudnya kefahaman sekularisme di dalam kehidupan manusia banyak mengubah cara pemikiran mereka dalam pelbagai segi aspek. Bagi golongan yang tidak mendalami akidah Islam dan juga syariatnya, akan memandang baik ideologi sekularisme ini dan menerima segala ideologi yang disampaikan oleh golongan modernisme. Kedatangan fahaman ini telah memecahkan masyarakat kepada dua golongan, iaitu yang menerima dan menentang idea sekular ini dan menjadi penghalang kepada perpaduan negara. Ajaran sekular yang bertentangan dengan syariah dan panduan yang dinyatakan dalam Al-Quran sedikit sebanyak telah memberi impak kepada kegoyahan iman masyarakat terhadap kepercayaan mereka terhadap Islam yang seharusnya menjadi titik petunjuk dalam kehidupan. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang kesan sekularisme terhadap individu. Antara kesan sekularisme terhadap individu adalah ia akan melemahkan iman dan juga menggoyahkan akidah. Ini secara langsungnya akan membatalkan akidah seseorang. Selain itu, individu yang mengikuti fahaman ini juga akan menolak kebenaran yang disebut dalam Islam seperti yang telah dinyatakan dalam Al-Quran atau hadis dan menganggap semua agama adalah sama. Dan lebih teruk lagi, mereka sering mempersoalkan kewujudan Tuhan. Antara contoh sifat sekularisme adalah mereka sering ragu terhadap Rasul, kewujudan Rasul, para malaikat, hari kiamat dan juga Al-Quran serta pembalasan qada dan qadar. Hal ini telah menyebabkan keimanan umat Islam semakin goyah dan senang terpengaruh dengan pendapat aliran-aliran barat. Golongan yang kurang mendalami ilmu agama ini
mereka senang menerima kefahaman sekularisme ini dengan mudah kerana teori yang disampaikan oleh golongan modernism yang cuba mencemarkan pemikiran mereka dengan ideologi sekularisme yang jauh terpesong dari ajaran agama. Ia juga akan membentuk individu yang mengejar kekayaan material atau materialistik dan jauh dari ilustrasi kerohanian kerana matlamat hidup mereka adalah untuk mencapai kemuliaan hidup. Dan akhir sekali, ia akan menjadikan seseorang individu itu lebih mementingkan perihal duniawi berbanding hal ukhrawi. Pendidikan agama juga tidak lagi menjadi keutamaan mereka dan mereka akan mengasingkan ajaran agama dalam rutin harian mereka. Pesan kepada masyarakat pula adalah masyarakat moden dilihat semakin menerima nilai sekular dan menjauhkan agama serta menerima sains sebagai dasar polisi dalam kehidupan dan pemikiran. Hal ini menjadikan pegangan masyarakat terhadap Islam semakin goyah dan Islam bukan lagi pegangan utama dalam kalangan masyarakat. Mereka mula menerapkan ajaran barat dalam pendidikan negara dan ini sedikit demi sedikit menghakis autoriti pengajian Islam sebagai sumber utama kepada pendidikan negara. Masyarakat mula berpecah belah kepada dua golongan iaitu yang menerima dan menentang ajaran sekular. Ini secara tidak langsung menghalang dari perpaduan kaum dan mendorong kepada perbalahan. Selain itu, sekularisme menyebabkan krisis intelektual dalam masyarakat yang berpunca dari pendidikan dunia Islam yang gagal menyatukan agama dan akademik di dalam satu aliran disiplin. Kesan sekular ini dapat dilihat dalam dunia pendidikan moden. Proses pendidikan yang berorientasikan barat melahirkan manusia yang mempunyai informasi namun ketirisan unsur kerohanian yang bertradisikan Islam kurang diterapkan dalam kehidupan. Dari segi ekonomi pula, dua bentuk sistem ekonomi telah wujud daripada falsafah ini iaitu kapitalis dan juga sosialis. Tujuan utama sistem-sistem ekonomi ini adalah untuk memaksimumkan kekayaan dan juga material semata-mata dan mereka tidak memikirkan perkara tentang halal dan haram. Falsafah ini telah secara langsungnya telah menimbulkan amalan riba yang telah digunakan dalam urusan kewangan secara berleluasa walaupun amalan ini telah dilarang keras dalam Islam. Contoh amalan riba yang telah wujud pada zaman ini adalah kadar faedah yang berlebihan yang telah diberikan daripada bank konvensional. Dari sudut politik pula, fahaman sekularisme ini telah menyempitkan peranan agama dalam kehidupan. Fahaman ini dia telah mengubahkan pemikiran ahli politik atau pemimpin negara dengan mengetepikan ajaran agama seterusnya memudaratkan negara. Ini dikatakan demikian kerana matlamat untuk mendapatkan pengaruh, pangkat, kuasa politik pada awalnya dipandang sebagai amanah dan tugas khalifah Allah. Tetapi pada zaman kini, pemimpin negara yang mempraktikkan fahaman sekularisme ini, mereka telah mengabaikan segala perkara yang telah disebut. Terdapat dua cabaran sekularisme iaitu syirik dan syiah. Syirik adalah perbuatan menyekutukan Allah dalam apa jua bentuk sama ada perkataan, pegangan, perbuatan dan itikad iaitu dengan menjadikan sesuatu yang lain iaitu makhluk bernyawa atau tidak sekutu dengan Allah. Contohnya, tangkal, azimat, percaya haiwan membawa sial dan ilmu hitam. Kedua adalah syiah. Syiah merupakan golongan yang mempercayai bahawa Ali radhiyallahu anhu merupakan penerus daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, meyakini imam adalah maksum iaitu terpelihara daripada sebarang dosa. Yang kedua, mengkafirkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, tidak ada solat Jumaat. Yang keempat, mengharuskan jamak solat fardu dalam semua keadaan tanpa perlu sebarang sebab. Yang kelima, menghalalkan nikah mut'ah. Yang keenam, menolak ijma' ulama'. Yang ketujuh, penyanjungan yang keterlaluan kepada Saidina Ali sehingga disamakan taraf dengan Rasulullah SAW. Yang ke-8, menambahkan nama Saidina Ali dalam kalimah syahadah selepas nama Nabi Muhammad SAW. Bagi langkah mengatasi sekularisme, terdapat dua langkah. Yang pertama melalui pendidikan. Pendekatan Al-Faruqi.
Al-Faruqi adalah sangat bersesuaian jika dapat diaplikasikan dalam sistem pendidikan moden masa kini kerana Islamisasi ilmu adalah merupakan suatu proses menambah, memperelok dan menggabungkan ilmu pendidikan umum dan keagamaan serta selaras dengan perkembangan umat semasa. Ia melibatkan proses-proses dan syarat-syarat tertentu yang perlu dipatuhi semasa melaksanakannya. Contohnya, koreksi, membetulkan fakta. Yang kedua, orientasi, memasukkan visi Islam. Yang ketiga, rekonsiliasi, penyesuaian ilmu Islam dengan moden. Dan akhir sekali, integrasi, menyatupadukan ilmu Islam dengan moden. Langkah yang kedua adalah kefahaman Islam. Kita perlu mendalami ilmu agama dengan bersungguh-sungguh. Pada zaman yang canggih dan moden ini, kita dapat mengakses pelbagai perkara dengan cepat. Begitu juga dengan ilmu agama. Akan tetapi, kita perlu memastikan maklumat tersebut adalah sahih. Seterusnya, bagi mempraktikkan ilmu agama dalam kehidupan seharian, kita perlu memahami semula semua kewajipan kita sebagai hamba Allah SWT. Sebagai contoh, melakukan kewajipan seperti solat 5 waktu untuk meningkatkan lagi keimanan yang ada pada diri kita. Akhir sekali, jika tiada iman yang teguh dalam diri seseorang manusia, ideologi sekularisme dapat merosakkan diri manusia dan institusi kekeluargaan termasuklah politik, ekonomi, sosial dan alam sekitar. Bagi kajian lepas, persoalan kajian. Kajian ini telah membincangkan bagaimana fahaman sekularisme ini telah menimbulkan masalah terhadap umat Islam. Kajian ini juga telah menerangkan tentang serangan minda barat terhadap pemikiran umat Islam. Tujuan pengarang bagi kajian ini untuk membahas kesan sekularisme terhadap supremasi agama. Metodologi. Kajian kualitatif. Pengarang bagi kajian ini telah mengumpul pelbagai data penyelidikan dan maklumat kajian daripada ulama Islam. Hasil kajian. Kajian ini telah menunjukkan bahawa sekularisme mula merebak ke seluruh Eropah pada zaman pertengahan. Di Malaysia, British memperkenalkan sistem residen di tanah Melayu yang membawa kepada permulaan dasar sekularisme di negara ini. Kajian ini juga telah menjelaskan bahawa sekularisme secara umumnya melemahkan iman dan menggoyahkan iman dan keyakinan terhadap kekuasaan Allah. Kajian ini juga telah membuktikan yang fahaman sekularisme dari Barat adalah bermatlamat untuk menghancurkan kuasa dan kepentingan Islam. Bagi kajian lepas yang kedua, persoalan kajian, adakah fahaman sekularisme dapat memberi kesan kepada cara pemakaian anak-anak remaja pada zaman ini? Metodologi, kuantitatif. Kajian ini menunjukkan seorang selebriti remaja perempuan yang berpakaian agak mencolok mata. Hasil kajian ini menunjukkan bahawa terdapat ramai remaja perempuan yang mengikut sedap hati dalam berpakaian tanpa mengenal bahawa perkara itu salah di sisi agama atau tidak. Kesimpulannya, umat Islam perlu lebih cakna terhadap fahaman sekularisme yang semakin berluasa terutamanya di negara-negara Islam. Langkah ini bagi mengatasi sekularisme perlu diambil serius dalam menangani isu sekularisme yang semakin bertambah. Oleh itu, keperluan kembali kepada Islam dengan berpegang teguh kepada ajaran yang berpandukan Al-Quran, Hadis dan Al-Sunnah. Cadangan yang kami dapat dari hasil kajian ini, kami bercadang bahawa kerajaan hendaklah mengenal pasti masalah-masalah sekularisme di Malaysia. Selain itu, kerajaan hendaklah membina lebih banyak sekolah pemulihan untuk mereka yang mempercayai kefahaman sekularisme. Akhir sekali, kerajaan hendaklah menggubal undang-undang yang ketat ke atas jenayah sekularisme. Sekian dari kami, terima kasih.